Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Okey, hari ini saya akan mengajar topik baru di dalam data structure. Okey, so topik tersebut adalah berkenaan dengan queue. Okey, berkenaan dengan queue. Okey. So sebelum ni kita dah belajar list, okey, kemudian kita sudah belajar stack. Okay. Kali ni kita akan tengok pula queue. So seperti yang topik yang sebelum ni iaitu stack ataupun list, okay, queue juga kita boleh implement dengan menggunakan array ataupun linked list. Okay. Okay, ini adalah learning objective yang you akan capai. Yang pertama adalah to elaborate the concept of queue, kemudian to implement the basic operation of queue in programming. So what is queue? A queue, pronounced queue, is a list-like structure in which items are inserted at one end and removed from the other end. Apa maksudnya? So dia akan ada dua arah. Okay, dua arah untuk untuk kemasukan data, dan satu arah lain adalah untuk kita nak remove data. Remove bermaksud kita nak hapus data. So elements are removed from the front of the queue and inserted at the rear of the queue. Ini yang saya katakan di sini dia ada dua arah. Okey, dua arah ataupun dua direction. Untuk remove kita akan lakukan di bahagian hadapan queue, okey, di bahagian hadapan queue, dan untuk kemasukan data ataupun data insertion kita akan lakukan di bahagian belakang iaitu rear. So berbanding dengan stack sebelum ni, stack contoh kalau list sebelum ni kita belajar kita nak insert data boleh pada mana-mana bahagian, depan boleh, di belakang boleh, ataupun di bahagian tengah pun boleh. Itu adalah list. Kemudian kalau untuk stack, dia hanya ada satu arah saja. Dia hanya ada satu arah saja, iaitu di bahagian atas. Pemasukan dan penghapusan data akan berlaku di bahagian atas, iaitu selepas the newest item. Okay. Kemudian konsep yang digunakan bagi queue adalah first in, first out. Okay, first in, first out. First in, first out structure. Okay, so di dalam stack kita menggunakan konsep yang berlainan. So di dalam stack kita menggunakan LIFO, iaitu last in, first out. So bermaksud item yang paling last sekali yang dimasukkan ke dalam stack akan dikeluarkan ataupun akan di-remove terlebih dahulu. Tetapi ia berbeza dengan queue. So queue dia akan menggunakan konsep first in, first out. So item yang pertama yang kita masukkan ke dalam queue, so item tersebut akan dikeluarkan ataupun akan di-remove terlebih dahulu. Okay, first in, first out. Okay, a queue can be used to model a line of customers waiting at a checkout counter or stream of jobs waiting to be printed by a printer. Ini adalah senario yang menggunakan konsep first in, first out. Contoh kalau you beratur di bank ataupun you ambil nombor giliran di bank, so mana-mana pelanggan ataupun customer yang datang terlebih dahulu, pelanggan tersebut akan dilayan lebih dahulu berbanding dengan pelanggan-pelanggan yang datang kemudian. Okey, itu adalah first in, first out. Okey. So queue ni dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai barisan lah. Okey, barisan. So siapa yang datang dahulu, so dialah yang akan dilayan kemudian. So di dalam kes ni first in, first out ni bermaksud data yang contoh dalam stack kita menggunakan the oldest item dengan the newest item. The newest item adalah item yang last sekali yang kita masukkan ke dalam stack. The oldest system adalah item yang pertama. So tetapi di dalam queue, the oldest system iaitu
the oldest item yang kita masukkan ke dalam queue akan dikeluarkan terlebih dahulu, akan di remove. So bermaksud kalau kita nak remove data, so kita akan remove data bagi data yang pertama sekali yang kita masukkan ke dalam queue. A reference that points to the first node or item is called front. Hit first node. Okay, ini kadang-kadang buku rujukan dia akan gunakan istilah-istilah yang lain. Contoh sama certain buku dia gunakan front ataupun head ataupun first node. So ini adalah pointer ataupun reference yang akan merujuk kepada item yang merujuk kepada item yang pertama ataupun first node. Okay. So berbanding dengan list, sebelum ni kita belajar list. List dia menggunakan pointer head, right? Head selalunya dia akan merujuk kepada node yang pertama. Okay, merujuk kepada node yang pertama. Tetapi berbanding dengan stack dia menggunakan pointer top. So di mana top dia akan saya tunjuk contoh. Saya akan buat new share. Okay. Contoh list. Okay. Untuk list, kita tengok di sini. Okay. Contoh kalau list di sini, kita tengok dulu. Kalau list, okay, dia menggunakan pointer head ataupun reference yang merujuk kepada item ataupun node yang pertama. Okay, node yang pertama ataupun item yang pertama. Itu adalah list. Okay. Berbanding dengan satu lagi iaitu kita gunakan stack. Stack bermaksud di sini stack dia menggunakan pointer top. So pointer top dia akan merujuk kepada the newest item. The newest item bermaksud item yang paling last sekali, yang kita masukkan ke dalam stack. Ini item yang pertama yang dimasukkan ke dalam stack. Ini item yang kedua yang dimasukkan ke dalam stack. Ini adalah item yang ketiga yang dimasukkan ke dalam stack. Ini adalah item yang keempat ataupun kita sebut sebagai the newest item. So top dia akan merujuk kepada item yang the newest, item yang paling last sekali yang kita masukkan ke dalam stack. So that's why digunakan last in first out. Okay, so item yang paling last akan dikeluarkan terlebih dahulu. Itu konsep LIFO, last in first out bagi stack. Tetapi untuk queue, kita tengok untuk queue. Okay, untuk queue dia menggunakan sama ada pointer front, head ataupun first node yang akan merujuk kepada first node. Itu muktamad. Kemudian item first node ni bermaksud node yang pertama sekali yang kita masukkan ke dalam queue. Kemudian ada satu lagi pointer, namanya adalah rear ataupun tail ataupun last node. A reference that point to the last node or item is called rear. So bermaksud di dalam list kita hanya menggunakan satu pointer saja, iaitu head. Di dalam stack kita hanya menggunakan satu pointer saja, iaitu top. Tetapi di dalam queue kita menggunakan dua pointer ataupun dua reference. Yang pertama kita menggunakan front. Okay. Kerana saya guna senanglah front. Front akan merujuk kepada node yang pertama ataupun item yang pertama yang kita masukkan ke dalam queue, dan pointer yang kedua iaitu rear akan merujuk kepada item yang paling last sekali yang kita masukkan ke dalam queue. So dia ada dua pointer ke sini. Okay, ini adalah analogi untuk queue. Okay, analogi untuk queue. Contoh kita tengok di sinilah, senang. Car wash. So mana-mana kereta yang datang terlebih dahulu, kereta itu yang akan
dilayan terlebih dahulu. Sama juga untuk pembelian tiket. Queue ni bermaksud senang kita beratur, membuat barisan. So siapa yang datang dulu dia akan dilayan terlebih dahulu. Ini adalah konsep bagi queue. Okey, apa ni? A queue is based on the linear list. Okay, linear list. Okay, one end is called front or head. Okay, other end is called rear or tail. Ini sama seperti yang sebelum ni lah. Okay, sebelum ni. Okay, front. Okay, kadang-kadang buku menulis istilah front ataupun head ataupun first knot. Okay, sama seperti untuk satu lagi pointer itu, kadang-kadang dia menggunakan rear ataupun tail ataupun last knot. One end is called the front or head, other end is called the rear or tail. Okay, tail maksud ekor. Things are added to the rear and removed from the front. Ini dia mengulang balik apa yang kita belajar pada slide yang lepas, di mana kemasukan data akan berlaku di belakang, di belakang queue, dan penghapusan data akan berlaku di hadapan queue. Penghapusan tu dan penghapusan data dalam queue bermaksud siapa yang datang dahulu dialah yang akan dilayan. Dilayan terlebih dahulu. Penghapusan sama dengan dilayan terlebih dahulu. Mengikut giliran. Kemudian apa ni? Ini contoh ini adalah giliran. Ini adalah orang pertama, orang yang kedua dan orang yang ketiga. So front akan menunjuk orang yang pertama, rear akan merujuk kepada orang yang last. So bermaksud kemasukan akan berlaku selepas orang yang ketiga dan penghapusan data akan berlaku pada orang yang pertama. Itu adalah konsep queue. Kemudian ini apa ni? Specification of the entity abstract data type untuk queue. Okay. Kita akan menggunakan istilah-istilah yang tertentu di dalam queue. Okay. Contoh di sini adalah public void enqueue. Okay. Object new entry, kemudian public object dequeue, public object get front, public boolean is empty, and public void clear. So sekarang kita membuat comparison dengan stack. Contoh di dalam stack kita menggunakan entity ataupun kita menggunakan method push, P-U-S-H, push. Tetapi di dalam queue kita menggunakan enqueue untuk kita nak memasukkan data ataupun item di dalam queue. Enqueue dan push ni dia akan terima satu parameter, yang bermaksud item yang akan dimasukkan. So dalam enqueue ini adalah new entry ataupun data yang akan kita masukkan ke dalam queue. So object di queue. So di dalam stack kita namakan sebagai pop. Okay. Di dalam stack kita namakan sebagai pop. Okay. So dalam queue disebut sebagai DQ. Apa tugasnya? Apa tugas DQ? DQ tugasnya kita nak remove data. Kita nak remove data ataupun kita nak remove item daripada queue. Okay. Kemudian get front. Get front di dalam stack kita menggunakan method pick, P-E-E-K. Kita just nak retrieve data, data dalam stack. Tetapi di dalam queue kita menggunakan method get front. Kita nak dapatkan data yang ditunjuk, data yang merujuk kepada data yang pertama ataupun data yang ditunjuk oleh pointer front ataupun head ataupun first knot. Ini adalah get front. Kemudian ada satu lagi method namanya is empty. Ini sama seperti stack, is empty. So is empty kita nak check sama ada queue tersebut adalah kosong ataupun tidak, empty ataupun tidak. So kemudian clear kita akan remove ataupun kita akan hapus semua data ataupun item di dalam queue. Objek ni terpulang sama ada you nak letak class ataupun primitive
data type. Okay. Kemudian ini adalah proses yang berlaku dengan menggunakan konsep queue. Contoh di sini queue of string after. Contoh di sini A. A, kita tengok di sini A enq at game. So bila kita sebut enq bermaksud kita akan memasukkan data dalam queue. Bila kita menggunakan dequeue bermaksud kita akan menghapuskan data daripada queue. Okay, contoh di sini enq at gym. Enq, so first kali enq bermaksud kita nak masukkan data gym di dalam queue. Kemudian kita masukkan Jazz. Okay. Kemudian kita enq Jill, kita masukkan Jill. So bermaksud kemasukan data akan berlaku selepas the newest item. Okay, selepas the newest item. Okay, kemudian kita masukkan Jane. So kita masukkan Jane. Kemudian kita masukkan Joe. So masukkan Joe. Okay, so kemasukan hanya berlaku selepas the latest item ataupun the newest item yang kita masukkan ke dalam queue. Tetapi bila kita dequeue, dequeue bermaksud kita akan remove data. So dequeue dia akan retrieve dan dia akan terus remove. Okay, dequeue dia akan retrieve. So dequeue, so bila dequeue, so dia akan remove item yang pertama yang kita masukkan ke dalam queue, iaitu kita akan remove gym. So gym akan dibuang ataupun akan di remove. Okay, kemudian lepas gym dibuang, kemudian apa yang terjadi? Ini saya tak nampak ni. Dequeue retrieve and remove gym. So gym akan dikeluarkan ataupun akan dihapuskan. Okay. Kemudian setelah tu gym, mungkin sini tak nampak lah. G dalam kes ni Jerry akan dimasukkan. So dia akan enq Jerry. Lepas tu, selepas enq Jerry, dequeue pula. Dequeue, so bila sebut dequeue, Jazz akan menjadi item yang pertama selepas Jim telah dikeluarkan ataupun telah di-remove. So Jazz akan dikeluarkan, akan di-remove. So sekarang ni Jill akan menjadi orang yang pertama dan Jerry akan menjadi orang yang terakhir. Okay. So bermaksud dalam queue ni, orang yang terawal akan di-remove, orang yang terawal di dalam queue akan di-remove ataupun akan dibuang, dan dan kemasukan akan berlaku selepas orang yang terakhir, selepas item yang terakhir yang kita masukkan ke dalam queue. Okey, kemudian kita tengok satu lagi, itu ini kita nak tengok dari segi implementation. Okay, public void enq object new entry. Seperti yang saya katakan tadi, new entry ni adalah data ataupun item yang kita akan masukkan ke dalam queue. So dia menggunakan istilah enq, dan enq tidak boleh return. Enq tidak boleh return sebarang data. So di dalam stack kita namakan sebagai push. Push pun tidak ada return type dan hanya ada satu parameter. Kemudian adds a new entry. So this task that will be implemented by enq. It adds a new entry to the back of the queue. Ini yang saya katakan tadi, kemasukan data akan berlaku selepas item yang terakhir ataupun the newest item di dalam queue. Contoh di sini, adds a new entry to the back of the queue. Contoh di sini, front index ataupun front akan merujuk kepada item yang pertama yang kita masukkan ke dalam queue. Okay, so dia akan merujuk kepada A. Kemudian back index akan merujuk kepada item yang terakhir ataupun item yang disebut sebagai the newest item yang kita masukkan ke dalam queue. Okay. So di dalam ini adalah ilustrasi berkenaan dengan
penggunaan array di dalam queue array. So bermaksud front index dan back index ni dia akan menyimpan nilai index. Front index dan juga back index akan menyimpan nilai index. Contoh front index akan menyimpan nilai index bagi item yang pertama yang kita masukkan ke dalam ke dalam linked list. Okay, sorry, ke dalam queue. Okay, ke dalam queue disebut sebagai queue array. Okay, queue array. Okay, sebab menggunakan array. Dan back index akan menyimpan nilai index bagi item yang yang last sekali yang kita masukkan ke dalam stack queue. Sorry, ke dalam queue array. Okay, ke dalam queue array. Okay. Kemudian di sini menunjukkan bahawa apabila kita menggunakan InQC, kita nak masukkan data C ke dalam queue array, so dia akan masukkan data di belakang. Okay, di belakang iaitu selepas item terakhir yang kita masukkan ke dalam queue. So apabila berlaku kemasukan data, so nilai back index akan berubah. Okay, akan berubah. So dia akan, kalau ikut di sini dia akan meningkat 1. Dia akan meningkat 1. Nilai bagi back index akan meningkat 1. So daripada indeks 1 menjadi indeks 2. So kita ada indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan indeks 4. So back index yang bernilai indeks 1 akan meningkat menjadi indeks 2. So ini untuk enqueue. Okay. Input new entry. So input bermaksud parameter. Okay, kita perlukan satu parameter. Output none sebab dia tidak memulangkan, dia tidak return any data type. Okay, itu maksud enqueue. Kemudian DQ. Okay, kita berhenti sekejap.